Assalamualaikum dan bertemu kembali dengan Noro TV. Jujutsu Kaisen 179 manga chapter review, chapter yang bertajuk Sendai Koloni part 6. Alright, tak payah buang masa, jom kita layan video ni dengan my best friendo, my brother Todo. Let's get it. Chapter ni bermula dengan ketiga-tiga pemain menggunakan domain expansion. Apabila bertembungnya domain, serangan garanti kena mungkin akan dibatalkan oleh domain yang lebih berkuasa. Untuk menghalang Yuta punya domain yang lebih berkuasa, Takako dan Ishiguri bekerjasama untuk tidak membenarkan Rika memasuki barrier. Walaupun akan ada penceroboh memasuki barrier, Ishiguri tetap akan tamatkan perlawanan ini. Kemudian kita dapat lihat barrier untuk domain expansion mereka mula terbina sambil diperhatikan oleh Rika. Rika sebelum ni dipisahkan sejauh 20 meter hasil daripada serangan Ishiguri. Jadi mereka fikir Rika memang takkan dapat memasuki barrier domain expansion. Tetapi Rika yang mewarisi semangat Orimoto, Rika takkan benarkan mereka pisahkan Yuta daripada Rika. Rika pun apa lagi mula naik angin meminta Yuta dikembalikan. Dalam masa yang sama, mata Rika sudah terbuka menandakan kekuatan Rika sudah mencapai tahap yang lebih berkuasa. Tapi tiba-tiba muncul kembali special grade ke spirit lipas yang mahu memakan manusia dan dia sempat memasuki barrier domain expansion mereka bertiga. Di luar barrier, Rika tengah sibuk menguruskan lipas-lipas yang kuat dalam kuantiti yang sangat banyak. Semasa hibernasi, Kurorushi sempat hasilkan anak yang kemudian membesar hasil daripada curse energy daripada ketakutan manusia terhadap lipas di seluruh Jepun. Curse energy itu dipindahkan kepada anak-anak Kurorushi apabila Kurorushi dah mati. Jadi walaupun pemain Kurorushi dah mati, ke spirit Kurorushi masih boleh terus hidup. Apa yang lebih merumitkan daripada pertembungan dua domain expansion ialah tiga domain expansion bertembung. Ini kerana perbezaan di antara pembinaan di bahagian luar dan dalam domain expansion. Apabila ditambah dengan penceroboh barrier yang tak diduga, maka barrier domain expansion terus akan musnah disebabkan ketidakstabilan domain expansion. Ketika Takako mengalihkan pandangan kepada Kurorushi, iaitu musuh yang Takako belum pernah berlawan, Yuta mengambil peluang untuk menyerang Takako. Takako jatuh ke bawah dan Kurorushi meluru ke arah Takako sambil bersedia untuk menyerang Takako. Takako menggunakan curse teknik dia, tapi seperti yang kita tahu, penggunaan domain expansion habiskan banyak curse energy. Jadi Takako gagal menyerang Kurorushi, sekaligus sebelah tangan Takako dipotong oleh Kurorushi. Dua ekor lipas besar juga mula muncul dari tangan Takako. Tangan yang dipotong oleh Kurorushi itu pula dimakan oleh Rika. Ishiguri memuji Yuta kerana kalau Takako boleh guna reverse curse teknik sekalipun untuk merawat kehilangan anggota badan bukannya mudah. Takako mengamuk kepada Yuta dengan menjerit Fujiwara ke arah Yuta kerana membuatkan Takako kehilangan sebelah tangan. Ishiguri mula bersuara dengan berkata kepada Takako bahawa Takako tidak dijemput ke meja makan. Curse teknik Ishiguri juga didedahkan, iaitu Ishiguri boleh hasilkan curse energy output yang terlampau banyak. Ishiguri ialah satu-satunya sorcerer yang boleh hasilkan serangan yang sama kuat sama ada dia guna curse teknik ataupun tidak. Ishiguri gunakan serangan granite blast yang berjaya menundukkan Takako dan Kurorushi yang berada berhampiran turut hancur sebahagian badannya. Yuta dengan tenang memegang kepala Kurorushi dan gunakan reverse curse teknik untuk membunuh Kurorushi buat kali yang kedua. Ishiguri menjemput Yuta untuk ke meja makan yang telah disediakan, menandakan yang Ishiguri bersedia untuk menentang Yuta. Ishiguri kemudian memanggil Okotsu sambil membayangkan satu tempat makan yang dipenuhi dengan pencuci mulut dan manisan. Yuta berkata, "Let's go Rika," dan Yuta juga bersedia untuk berlawan dengan Ishiguri walaupun teknik Yuta
belum pulih sepenuhnya. Habis chapter ni dan no break next week. Chapter yang padu lagi sekali, walaupun aku rasa macam agak ringkas sebab GG Sensei banyak buat lukisan yang cun dalam double pages. 4 double spread dalam chapter ni kalau tak silap akulah. So bukan biasa-biasa. Kemunculan semula Kuroroshi memang tak diduga dan buat aku bebay jugalah sebab kecewa tak dapat tengok mereka bertiga punya domain expansion. Mungkin kalau Kuroroshi tak masuk campur pun domain expansion mereka akan musnah sebab tak stabil. GG Sensei boleh jadi juga simpan domain expansion Yuta untuk fight yang akan datang. Takako yang macam belum mati pun mungkin GG Sensei nak simpan untuk pendedahan lebih mengenai Sorcerer family di zaman silam, terutamanya Sugawara family dan juga Fujiwara family. Sekarang Ishiguri dah pandang Yuta seperti pencuci mulut yang dia tercari-cari sepanjang hidup dia. Jadi bolehlah Ishiguri fokus lawan one on one with the great one Okotsu Yuta. Mata Rika juga masih terbuka, so fight mereka lepas ni mesti menjadi on the next level punya penghasilan curse energy di antara mereka berdua. Alright gang, sampai sini saja video aku. Komen pendapat anda mengenai chapter ni. Macam biasalah, jangan lupa untuk like, share dan terima kasih kepada yang dah menjadi sorcerer. Kepada yang belum subscribe, come on man, join the family, subscribe. Jumpa lagi di episod seterusnya Noro TV.